Dalam tajuk masa dan waktu ini, penukaran unit hanya akan melibatkan pecahan dan unit yang lain yang belum di-cover semasa tahun 4. Tapi untuk hari ini kita akan mula dengan tempoh masa. Jadi yang ini sangat-sangat penting untuk kamu ingat sebab yang kemahiran ini adalah kemahiran yang akan digunakan seterusnya di tahun 6. Okey. Tempoh masa, okey. Dia akan melibatkan sistem 24 jam. Masih ingat sistem 24 jam? Siapa masih ingat sistem 24 jam? Masih. Masih? Okey, bagus. Cikgu tanya 2-3 soalan tentang sistem 24 jam dulu. Okey. Pukul 7 pagi, pukul berapa jam berapa dalam sistem 24 jam? 7 pagi. Okey. So yang ni mungkin akan imbas balik mempunyai kemahiran. Okay. Baik. Yang ini kita akan guna ini. Okey. So jadual pasangan waktu ini, yang ni kamu dah belajar di tahun 4. Sepatutnya lah kamu ingat. Okey. Yang ini semua adalah untuk waktu pagi. Okey. Yang ini adalah untuk petang atau malam. Okey, kamu akan guna ni. Kamu tengok yang AM ni, semua ini ialah pagi. Bagaimana dalam 24 jam? Ini jadual dia di sebelah. Okey. Dan kalau dia sudah PM, bagaimana dalam 24 jam? Cikgu harap kamu ingatlah. Cara penulisan dia pun cikgu harap kamu ingat. Okay. Jam 24 mesti ada jam dekat depan dia. Okay. Ini jam, mesti ada jam. Kemudian 12 jam dia ada pemisah. Dia ada titik tengah. 24 jam tak ada. Okay. Itu imbas semula tentang sistem 24 jam, sistem 12 jam. Cik Mang ada yang mau join meeting? Okey. So, kita teruskan dengan tempoh masa. Okey. So, yang ni kamu kena ingat. Cikgu gunakan tempoh masa yang mudah dulu. Dia lebih kurang macam yang level tahun 4 lah. Okey. Cikgu guna yang tahun 4 dulu. Tengok kamu masih ingat atau tidak. Kira. Macam mana kira? Okey. Kalau kita boleh nyatakan tempoh masa berikut. Okey. Dari 10:15 pukul 10:15 minit pagi hingga pukul 10:35 minit pagi. Okey, yang ni mudah dulu. Cikgu guna contoh mudah dahulu. Baik, sebelum kita menentukan tempoh masa, ada beberapa istilah yang kamu kena pandai identify, pandai cam.
Kamu mesti mahir meneliti. Okey. Mahir meneliti apa tu? Okey. Yang ini warna merah cikgu tulis dekat tepi sini. Okey. Kamu mesti pandai cari masa mula. Mesti mahir menentukan mana masa mula. Okey. Mana mula. Kemudian mahir menentukan masa tamat. MT. Okey. Kemudian yang kamu cari sekarang ialah tempoh masa. Singkatan dia cikgu guna TM. Okey. Yang kamu cari sekarang ialah tempoh masa. TM. Okey. 3 kata kunci ini sangat penting. Okay. So, kita lihat di soalan A, 10.15 minit pagi hingga pukul 10.35 minit petang. Jadi, dalam frasa A ni, cuba kamu tentukan mana masa mula. Dia ibarat macam kita buat dalam kelas lah. Pukul 6.30 kamu masuk kelas, kemudian kamu ada program bersama guru kelas. Berapa tamat? Kan, kemudian baru kita mula kelas seperti biasa kan. Jadi di sini masa mula ialah 15 minit pagi. Ini masa mula. Okey. Cikgu dah labelkan di sini. Kemudian ini ialah masa tamat. Okey. Bagaimana mencari tempoh masa? Formula dia ialah masa tamat tolak masa mula dapat tempoh masa. Ini ialah kita punya formula untuk menentukan tempoh masa. Jadi, ayat matematik dia ialah 10.35 minit pagi tolak 10.15 minit pagi. Masa tamat tolak masa mula. Okey? Boleh? Boleh ceritakan ni? Hussein kan? Sudah menjalin kan? Boleh. Boleh. Okey. Alright. So, cikgu teruskan. Right. Bila sudah tentukan ayat matematik seperti ini, kita akan buat dalam bentuk lazim. Okey. Dia masih tulis, cikgu bagi masa dulu. Okey. So, kita nak selesaikan dalam bentuk lazim. Okey. Bentuk lazim untuk masa, kita boleh buat dalam carta waktu seperti ini. Guna carta palang. Okey. Sekarang kamu dah ikut cikgu. Ruangan ini untuk jam. Ruangan ini untuk minit. Okey. Baik. So, masa tamat ialah tu yang kita tulis dulu. 10 minitnya di sebelah. Okey. Kemudian tolak. Pasangan dia mesti betul lah. Jangan nanti kamu terbalikkan pasangan dia nanti. Okey. 10 di sini. 15 di sini. Ini basic saja ni. Yang ni tahun 4 punya soalan ni. Belum kamu punya level lagi. Cikgu bagi impression. Okey. Dia macam throwback. Okey. Baik. Jadi kita selesaikanlah tolak. Tolak mesti tolak dari nilai waktu yang tempoh masa yang paling tingkat lah. Minit.
Okey, so kita tolak. 35 tolak 15. Okey, cukup. Maksudnya kita boleh tolak. Okey, 5 tolak 5. Sifar. 3 tolak 1. 2. So, ini 10 sifar lah. Maksudnya, baik. Sini yang paling penting. Soalan tadi bertanyakan tentang tempoh masa. Jadi, cara penulisan tempoh masa dia ialah, jawapan dia ialah 20 minit. Bukan pukul 20. Sebab dia bertanyakan tempoh masa. How long? Okay, takkanlah aku cakap pukul 20 minit. Salah kan? Jadi jawapan dia ialah 20 minit. Tempoh masa dia. Okay? Baik. Jadi, ada soalan setakat ini. Atau masih salin lagi? Baik. So, cikgu teruskan dengan soalan untuk tahun 5 yang melibatkan tempoh masa. Okay. Soalan A ini dia hanya melibatkan dalam hari yang sama. Kalau soalan untuk tahun 5, okay, dia melibatkan hari dan jam. Okay. Kita lihat contoh yang pertama. Okay. Dari 25 Julai 2021 pukul 10.05 pagi sehingga 27 Julai 2021. Okey. Pukul 12.50 petang. Baik. Kamu salin dulu. Okey. Siapa yang nak join? Sekejap. Cikgu screen sekejap. Okey. Baik, semua dah salin? Okey. Untuk soalan ini, ya. Belum, Telepon cikgu. Apa belum? Oh, belum. Masih salin. Okey.
Okey, so cikgu mula. So di sini paling penting kamu kena pasti mana mula, mana tamat. Mana masa mula, mana masa tamat. Okey. So selalunya yang pertama dinyatakan itu mana masa mula, mana masa tamat untuk dua waktu ini, dua tempoh masa ni. Baik, ini ialah masa mula. Okey. Dan di ruangan biru ni, ini adalah masa tamat. So, kita guna balik ni. Masa tamat tolak masa mula. Tapi sebelum tu, cikgu share. Kalau dia ada dua cara lah. Okey. Cara yang pertama ialah kita kena boleh guna kalender. Okey. Ataupun kita boleh guna ruang timeline. Okey, garis waktu. Okey. Cikgu akan tunjuk beberapa cara. Yang pertama, kita guna garis masa. Okey. Garis masa dia bermula pada 25 Julai. Okey. Tengok tarikh 25 Julai. Kemudian dia tak terus lompat pergi 27 Julai kan. Dia mesti melalui 26 Julai. Betul? Okey. Kita lihat 25 Julai dia mula pada pukul 10.50 pagi. Jadi, kalau kita lihat di sini, 25 Julai pukul 10.50 sehingga 26 Julai, masa yang sama, 10.50 pagi, dia sudah satu hari. Kan? Kemudian, hari 26 Julai pukul 10.50 pagi sehingga 27 Julai, masa yang sama, dia sudah satu hari. Ada berapa hari kita sudah ada? Kita sudah ada 2 hari, kan? Kita sudah ada 2 hari. 1 tambah 2. Kita sudah ada 2 hari. Tetapi, tengok masa di sini. Dia sehingga 12.50. Maksudnya pada 27 Julai itu, dia 10.50 tu belum tamat. Dia mesti tamat pada pukul 12.50. Kamu kena cari berapa jam pula di sini. Okey. Pula di sini. Guna tempoh masa ini. So, sampai di sini, kita kena tolak macam tadi lah. 12.50 tolak 10.50. So, kita ada, ini jam, ini minit. Kita ada 2 jam. Okey. Sebab dia bukan tamat 10.50. Dia tamat 12.50 di sini. Okay. Mengapa 10.50 ni kita guna? Sebab dia mula 10.50. Okey. Jadi, jawapan kita adalah 1 hari tambah 1 hari, 2 hari, 2 jam. Okey. 1 hari tambah 1 hari dengan 2 jam. Maka kita dapat jawapannya 2 hari 2 jam. Okey. Baik. Ada soalan? Boleh? Yang ini? Kalau guna garis masa, kita boleh macam itulah. Okey. Kalau dia melibatkan hari yang pendek, hari yang tak lama, boleh. Tapi kalau dia melibatkan hari bulan yang jauh sangat, dia ada cara dia. Okey. Baik, kita lihat yang seterusnya. Okey. Dah sampai atau masih lagi?
Okey. Ada soalan setakat ni? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Okey. Kalau tak ada soalan, cikgu harap kamu faham. Kalau ada yang tak faham, tolong tanya. Okey. Banyak nombor, banyak perkataan. Tapi kebanyakan dia memang melibatkan tarikh dan juga masa. Okey. Ada soalan? Tak ada. Tak ada, cikgu teruskan dengan yang seterusnya. Okey. Melibatkan bulan dan hari. Okey. Sekarang melibatkan bulan dan hari, tidak melibatkan masa. Okey. Kita salin dulu soalan ya. Baik, masa itu bermula pada 1 Februari tahun 2020 sehingga 8 Mac 2020. Baik. Kita mula pengiraan untuk ini. Dia lebih kurang sama macam tadi lah. Kamu tentukan mana masa mula, mana masa tamat. Okey, tapi di sini dia gunakan panjang dari Februari sehingga 8 Mac 2020. So, cikgu nak kamu beri perhatian kepada bulan Februari untuk tahun 2020. Okey. Tahun 2020 sebenarnya ialah tahun lompat. Okey. Tahun 2020 ialah tahun lompat. Apa maksud tahun lompat? Bermaksud bulan Februari dia sehingga 29 hari bulan. Okey. Bulan Februari untuk tahun lompat ialah 29 hari. Maksudnya dia sampai 29 hari bulan. Kalau bukan tahun lompat, kita hanya ada Februari sehingga 8 hari bulan. Okey. Ini penting. Kamu mesti tahu tahun lompat, tahun lompat. Tahun bukan lompat. Okey. Sebab dia mempengaruhi bilangan hari. Okey. Jadi, kamu ingat ya, tahun lompat, tips dia ialah, cikgu bagi setelah sinilah. Tips tahun lompat, dia boleh bahagi 4 dengan tepat. Okey. Contoh dia, tahun 2020, kalau bahagi 4, 5, cikgu tunjuk saja ni, ini tak perlu salin. Tak ada baki. Bermaksud tahun 2020 adalah tahun lompat. Tahun 2021, adakah itu tahun lompat? Cuba kita bagi. Apa cikgu buat? Tulis 3 kali. Okey, bahagi 5, 20, 2, 0, 5. Ada baki. Bila tahun itu dibagi ada baki, dia bukan tahun lompat. Okey, bermaksud 21 Februari dia sampai 8 hari bulan sajalah. Tahun 2020 dia ada sampai 29 hari bulan. Okey, so balik pada soalan ni. 1 Februari hingga 8 Mac, berapa lamakah di sana? Kita tak dapat guna kalender. Kalau ujian nanti kamu pasal tulis banyak, tak dapat juga. Okay, cara dia ialah kita kira mengikut bulan. Okey, kita kira mengikut bulan. So, yang pertama ialah Februari. Dari 1 Februari sehingga 29 Februari. Okey. Dia ada 29 hari. Penuhlah 1 bulan Februari itu penuh. Okey. Kemudian bulan Mac.
Dia bermula pada 1 Mac sehingga masa tamat 8 Mac. Dia memang ada 8 hari. Okey. Jadi perkiraan dia seperti ini saja. Sebenarnya kita ada bertolak. Ini 29 tolak 1, 28, mesti tambah 1 balik. Okey. So dapatlah 29 hari. Ini 8 tolak 1, 7. Tapi mesti tambah 1 lagi. So dapat 8 hari. Jadi berapakah jumlah hari ini? Kita tambahlah. 29 tambah dengan 8, maka kita dapat 37 hari. Okey. Baik. Jadi tempoh masa ini ialah 37 hari. Okey. Baik, lepas ini kita akan melibatkan tarikh-tarikh yang lain juga. Okey. Mengapa dia mesti tambah 1? Cuba kamu tengok yang sebelah ruangan ni. Sebab kita mesti kira dari 1 hingga 29 itu sendiri. Cikgu ambil contoh 1 Februari sehingga 29 Februari. Okey, cikgu senaraikan dekat sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Ini ialah dalam bulan Februari. Kalau kita tak tambah 1, bermaksud kita hanya kira daripada 1 hingga 29. Memang ada 29 hari. Okey. Dari 1 hingga 8 Mac. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia memang ada 8 hari. Okey. Kalau kita tak kira, kalau kita hanya kira 28 ni, bermaksud kita tak sampai dekat 29 hari. 29 hari bulan. Sebab itu, bila kita tolak hari, kita mesti tambah 1. Tolak hari tambah 1, tolak hari tambah 1. Okey. Sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau ikutkan tolak, dia hanya ada 7 saja. Kita mesti tambah 1 supaya semua hari itu termasuk dalam kiraan. Okey. Baik. Ada soalan? Kalau ada soalan, tolong tanya. Jangan diam-diamkan. Okey. Kalau tak ada, cikgu ada soalan untuk kamu. Okey. Berdasarkan kepada 3 contoh ini, contoh B dengan C lah terima dia. Contoh B dengan contoh C. Okey. Cikgu nak kamu cuba jawab soalan mudah. Okey. Cari tempoh masa untuk masa berikut. 2 Mei 2021 pukul 11.30 pagi sehingga 3 Mei 2021 sehingga 2:30 petang. PM. Cikgu, Ya, semua ini tulis kat cikgu. ya. Atau kalau tak Okey. dapat tulis, nanti cikgu share dalam KSIB. No worry. Baiklah cikgu. Okey. Baik, cuba buat soalan D. Kira tempoh masa 2 Mei 2021 pukul 11.30 pagi sehingga 3 Mei 2021 2:30 petang. Kamu boleh guna garis masa, timeline untuk cari jawapan. Okey. Saya akan sediakan timeline untuk kamu supaya kamu boleh tentukan tempoh masa itu. Okey. Dia mula 2 Mei 2021 pukul 11.30 pagi hingga 3 Mei 2021. Okey.
Dia mesti sama hari, sama masa. Baru cun 1 hari. Cukup 24 jam. Cuba cari. Okey. Untuk mencukupkan dia 1 hari, dia mesti cukup 24 jam. Okey. Yang ini kita bincang 2 Mei 21, 20, 21, 11.30 pagi. Sehingga 3 Mei 2021, okey, hingga jam 11.30 pagi, baru dia cukup 1 hari. Okey, ini sudah 1 hari. Tetapi kita tengok di sini, waktu tamat dia bukan 11.30. Oh, kena extra lagi masa sehingga 2.30 petang. Baru dalam hari yang sama. Baru kamu menepati kehendak soalan. Jadi maksudnya pukul 11.30 sehingga 2.30 petang ini ada berapa jam? Dia belum cukup 1 hari sebab dia belum sampai 4. Kalau 4 Mei 11.30 baru dia 1 hari. Okey, di sini kamu kena kira masa tamat tolak masa mula. Maksudnya 2.30 tolak 11.30. Macam pelik saja nak tolak. Tapi sebenarnya tidak. Kamu kena tukar kepada sistem 24 jam. Dia adalah jam 14.30. Tolak jam 11.30. Masa ini kita kena, dalam langkah ini kita kena gunakan sistem 24 jam. Kalau tak nanti pelik macam mana 2 tu tolak 11. Boleh. Dan syarat mesti dalam 24 jam. Jadi kita tolak jam, minit, jam 14.30 tolak 11.30. Bermaksud ada 3 jam. Di sini ada 3 jam. Jadi jawapan kita ialah 1 hari 3 jam. Okey. Ada soalan? Kita ada, masih ada banyak masa lagi. Okey. Ada lebih kurang 20 minit lagi. Baik, tolong tanya kalau ada soalan. Bab ini dia memang agak susah sikit untuk dikuasai, tapi kalau kamu faham, 1, sistem 24 jam, 12 jam mesti kuasai. Kedua, kamu mesti mengetahui, mahir menganalisis, mengecam mana masa mula, mana masa tamat. Okey. Kemudian yang seterusnya, kamu tahu dalam setiap bulan itu ada bilangan hari yang berbeza. Okey, banyak kena ingat. Kemudian, kena faham bila tahun lompat, bila tahun bukan tahun lompat. Ada 5 perkara yang kamu kena ingat. Okey. Baik. Tetapi tajuk ini sangat penting. Okey. Dan apabila kamu mahir menguasai 5 asas yang cikgu sebutkan tadi, kamu boleh menguasai sehingga tahap 2. Okey, untuk PBD. Baik. Ada soalan setakat ni? Cikgu, Yes. tunggu sekejap cikgu, saya mau ambil buku baru. Okey.
Habis. Habis. Cikgu bagi masing take 2 minutes. Siapa yang nak minum dulu, nak pergi tandas dulu mulai ataupun yang masih salin, tekan dulu. Kalau ada soalan, sila tanya. Jangan simpan dalam hati. Baik, so boleh cikgu teruskan? Yang lain bagaimana? Okey. Boleh. Oh, Alexan, yang lain macam mana? Okey. Pak cikgu teruskan. Baik, untuk yang seterusnya, kita cuba soalan sampai soalan berlainan. Okey? Okey. So, 17 April 2021 jam 18 sehingga 20 April 2021 jam 10. Okey. Kamu berbuat guna timeline pun boleh. Okey. Kamu kena ingat di antara 17 April tu 2021 jam 18. Apakah hari yang seterusnya? Bagaimana menyebutkan satu hari itu? Berapa hari bulan? Dia jadi satu hari pada berapa hari bulan, jam berapa?
Baik, 17 April 2021 sehingga 18 April. Okey. Sehingga 18 April dengan jam yang sama sudah kira satu hari. Okey. Saya perbaiki arrow dulu. Okey. Sehingga 18 April 2021 jam 18 sudah satu hari. Okey. Hingga 20 April jam yang sama. Okey, tapi di sini ialah jam tak sama. Dia sampai jam 10 sahaja. Okey. So, kita lihat 18 April untuk satu hari yang seterusnya adalah pada berapa hari bulan? Hello, adakah anda bersama saya sekarang? Jangan risau Apa kamu. tadi cikgu? Satu hari lagi selepas 18 April ialah berapa hari bulan? 18 April. Yang lain? 20 April. Kamu tengok sini. Kita sudah ada 17 April. Kita sudah ada 18 April. Tapi yang seterusnya ialah berapa hari bulan? 19 April. 19 April. 19 April. Okey. 19 April 2021 jam yang sama diberikan sebagai satu hari. Kita sudah ada 2 hari sudah. Okey. Tapi kita tak boleh sampai 20 April jam 18. Sebab dia sudah lebih. Okay. Dia sudah lebih daripada 10. Okey, jadi kita tak boleh sampai jam 18. Kita mesti sampai jam 10 sahaja. Okey. Kita mesti sampai jam 10 sahaja. Okey. Jam 10 sahaja. Jadi kita tak boleh kata ini adalah satu hari. Dia tak cukup satu hari. Kalau sampai jam 11 baru dia cukup satu hari. Jadi part ini kamu kena kira. Okey. Jam 18 sampai part ini sekarang. Saya nak semua beri perhatian. Di dalam kotak merah ini sekarang. Kita tengok tempoh masa 19 April jam 18 sehingga 20 April jam 10. Baik, di sini kita akan menggunakan 24 jam untuk cari jawapan. Okey. 19 April jam 18 hingga jam 24. Kamu kena kira di sini berapa jam. So, kita tolak. Kemudian 20 April dia bermula dari jam sifar sehingga jam 10. So, di sini kita sudah ada 10 jam. Sekarang kita kena tentukan ini. 24 tolak 18 berapa jam? 24 tolak 18. Okey. Kita ada lebih kurang 6 jam. Okey. Jadi, di sini kita kena jumlahkan masa ini. Okey. Di antara 19 April jam 18 hingga 20 April jam 10, kita ada tempoh 16 jam. Okey. Kamu kena hati-hati penggunaan masa. Apabila melibatkan masa dan melibatkan hari yang berlainan, kita kena hati-hati. Okey. Jadi tempoh masa untuk tarikh ini ialah selama tempoh masa
dan 2 hari 16 jam. Okey. Baik. Jangan risau, cikgu akan ajar ini lagi sehingga kamu mahir. Okey. Baik. Jadi, saya rasa itu saja untuk hari ini. Kamu buat latihan yang mudah dulu, cikgu bagi banyak. Baik, dalam buku teks kamu. Okey. Jadi, kerja rumah untuk hari ini. Muka surat 126. Okey. Kamu lihat soalan 1 dan 2 sahaja. Okey. Buat soalan 1 dan 2 sahaja. 1 dan 2 tu saja kan, cikgu? Betul. Okey, cuba ini ya. Dalam buku teks. Okey. So, ada soalan dekat ni? Ini kerja rumah kamu untuk hari ini. Okey. Kalau tak ada soalan, akan off screen yang ini. Cikgu akan share lagi sekali video kita ni dalam KSMP. Nanti cikgu pasal upload dulu pergi YouTube. So, kamu boleh rujuk di sana. Okay. Cikgu akan off screen sekarang.